Assalamualaikum, hai apa khabar? Kembali semula ke saluran YouTube Duit Cik Merah, di mana saya, Cik Merah, akan berkongsi tentang perjalanan kewangan kendiri, belanjawan dan juga mengisi duit di dalam sampul tunai. Okay, untuk tahun 2023 ini, Alhamdulillah, di mana gaji saya telah dinaikkan. Tak banyak tapi saya bersyukur. Okay, sebelum tu saya akan berkongsi macam mana saya membuat belanjawan untuk tahun ini. Okey, saya menggunakan formula kewangan 20, 30 dan juga 50. Di mana 20 untuk simpanan, 30 untuk komitmen dan juga 50 untuk lain-lain keperluan, kehendak dan juga belanja. Okey, di sini saya dah siapkan template ringkas di mana saya telah menyusun. Okey, untuk 20 iaitu jika anda boleh lihat daripada sebelum ni, di mana saya telah berkongsi juga di dalam senarai. Okey, sebelum kita memulakannya, kita nak tahu di manakah kedudukan kewangan kita. Seperti mana deposit simpanan sebanyak 20. Ini termasuklah simpanan untuk kecemasan, pelaburan, semua diletakkan di dalam kategori 20. Dan untuk ini cara saya. Okey. Dan 30% pula untuk komitmen, di mana ada deposit rumah, PTPTN dan pembiayaan ASP. Untuk deposit rumah ni sebenarnya memang duit deposit rumah, tapi kalau ikutkan PTPTN dan ASB ni tak sampai pun dalam 15% ke macam mana. Oleh tu, untuk deposit rumah saya masukkan sekali dalam komitmen, walaupun saya belum lagi membuat pembelian rumah. Secara tak langsung ini dapat membantu saya menyimpan duit untuk deposit rumah dan juga mengawal nafsu saya untuk belanja. Sebab saya dah dapat duit, saya dah peruntukkan untuk deposit rumah. Sebab tu jika perasan, simpanan saya peruntukan untuk deposit rumah ialah 300 lebih jugalah. Ini kira deposit rumah tak sama dengan simpanan ni. Okay, dan akhir sekali ialah 50%, di mana keperluan, kehendak, belanja, bil semua dalam ni. Iaitu kita boleh kategorikan kepada dua. Ini ialah belanja dan bil, dan juga dan seterusnya ialah untuk dana terikat. Okey, kalau ikutkan memang saya guna ni sebagai belanja tetap, supaya terutama untuk bahagian belanja memang belanja tetap. Sebab kalau habis je lah duit pada bulan tu, dan juga sebab senang saya nak mengawal perbelanjaan. Dan juga yang mungkin berubah ialah untuk dana terikat sahaja. Okey, macam mana nak buat ni? Senang je. Anda buat 3 ruang macam ni. Dah senaraikan dulu keperluan perkara-perkara yang berkaitan. Simpanan ni memang wajib, tak kira lah kecemasan dan juga simpanan. Kira dengan adanya formula kewangan ni yang telah saya gunakan sejak beberapa tahun yang lalu, memang membantu saya untuk mengurus kewangan saya. Dan saya merasa tak kira lah berapa banyak pendapatan pun, tinggi rendah, jika ikut formula ni, saya rasa tenang. Itu konsepnya, tenang. Okey, dan seterusnya, seperti yang saya maklumkan tadi, gaji saya telah naik. Ini ialah gaji bersih ya. Daripada sebelum ni, jika lihat, ialah daripada 260, dan untuk bermula tahun ini, bulan Januari, ialah sebanyak RM2,140. Sebenarnya adalah macam ringgit dan sen, tapi sebab untuk memudahkan pengiraan, saya bundarkan terus. Yang lebih tu saya akan memang biarkan je dalam akaun bank saya. Tak banyak pun, tapi macam yelah, sebab saya di bawah kategori B40. Kan ada tangga yang terbaru
penyata yang terbaru pun saya masih lagi di bawah kategori B40 level bahagian yang bawah lah. Tapi nak buat macam mana kan, tak apa. Dah saya pun selesa juga. Okey. Dan seterusnya ni saya akan kongsikan belanjawan saya untuk tahun ini. Okey. Struktur saya masih menggunakan belanjawan asas sifar, di mana setiap ringgit mempunyai tugas masing-masing. Oleh itu, ini cara saya lah. Walaupun bila saya gunakan, saya ada perancang buku perancang belanjawan, tapi saya gunakan juga yang ni sebab saya lebih selesa dan senang. Ini ialah perbelanjaan saya untuk setahun. Setahun, sebab saya memang hanya mempunyai satu pendapatan dan tiada pendapatan yang lain tu mungkin kemudian kira, tapi setiap bulan inilah dia. Okey, jika dapat lihat, saya bahagikan kepada 3 bahagian, iaitu kategori sampul tunai yang macam saya cakap, di mana terdiri daripada dia dah ada 3 kategori. Daripada formula tu kita letak kat dalam ni. Kita ada 3 kategori, itu sampul tunai, 3 bahagian sampul tunai, hutang dan juga dana terikat. Bukan dana tenggelam, itu dana terikat. Okey, sampul tunai, kalau ikutkan dia mengambil sebanyak 87% daripada gaji saya. Dan untuk ni ada kategori seperti kecemasan, pelaburan, deposit rumah, ibu ayah, dapur, sedekah, takaful keluarga. Takaful ada 2, keluarga dan kemalangan diri. Lain-lain, belanja sendiri dan tersyenggur. Untuk jumlah setiap bulan pula ada peningkatan, terutama untuk bahagian kecemasan, pelaburan, sebab saya memang mendisiplinkan diri. Jika saya ada jika gaji naik ataupun ada pendapatan lebih, inilah tetap. Simpanan dan juga pelaburan kenalah tetap. Sebab saya tak nak dalam ada satu terma tu, lifestyle creep. Saya terikut-ikut jika belanja gaji meningkat, belanja pun meningkat. Saya tak nak begitu. Oleh itu, untuk mak ayah juga saya telah tingkatkan sedikit. Untuk barangan dapur, sedekah pun sama, 27. Dan yang saya telah berjaya, akhirnya setelah berjaya melanggan takaful keluarga bernilai RM153, dan juga takaful kemalangan diri RM22. Yang lain pun cuma untuk belanja sendiri dan tersyenggur masih kekal sama, 250 dan 130. Ataupun tersyenggur ni ialah pengangkutan lah, train, Grab ataupun teksi. Okey, untuk hutang pula, saya pun telah tingkatkan juga, iaitu dari PTPTN. Daripada saya sebelum tahun lepas saya bayar sebanyak RM93 dan menjadikannya sebanyak RM96. Pembiayaan ASB daripada RM60 kepada RM62. Dan ini mengambil sebanyak 7% daripada jumlah keseluruhan. Seperti saya cakap tadi, deposit rumah ialah sebanyak 15%. Tapi saya adalah ubah sesuaikan dengan keperluan semasa saya. Okey, dan yang paling banyak dana tenggelam ialah sebanyak 6%, iaitu mungkin dalam 150, tak sampai 100 pun, untuk memenuhi keperluan dan kehendak saya. Okey, sebenarnya kalau ikutkan saya ada sampai 22 sampul untuk dana terikat. Tapi yang konsep saya ialah kita penuhkan dahulu mana yang penting, baru diikuti dengan yang lain-lain. Okey, mesti ada yang tertanya macam mana saya mendapat jumlah untuk jumlah belanjawan untuk dana terikat ini. Okey, saya bagi contoh, mungkin saya dah terangkan lagi, saya akan jelaskan sekali lagi. Saya bermula dengan ada beberapa sampul dana terikat yang telah saya mulakan sejak beberapa tahun yang dulu, sebelum saya membuat rombakan semula dalam 2 tahun lepas, setahun lepas. Okey, itu seperti raya, saya bermula adalah beberapa tahun lepas, macam bila saya sudah macam gaji
masa bulan puasa tu dia gunakan untuk raya macam, dan untuk belanja bulan seterusnya macam tak ada duit baki pun untuk saya berbelanja untuk bulan seterusnya. Oleh itu saya telah mengambil keputusan untuk hanya menyimpan permulaan sebanyak RM50 sebulan, dan saya selesa dengan jumlah tersebut. Kalau 50 darab untuk 12 bulan menjadikan dia sebanyak RM600. Bolehlah bagi saya yang bujang ni kan. Ini termasuk duit raya, baju, pakaian raya, duit raya, makanan. Kalau okey, dan untuk buku dan pakaian, benda ni memang menjadi saya punya keperluan. Okey, dan untuk yang jumlah lain-lain ni, ini hanyalah anggaran. Macam saya percutian, saya hanya letak RM500 untuk sebulan. So sebab itu boleh dapat dalam, lepas tu saya bahagikan kepada 12 bulan. Maksudnya dapatlah dalam RM42. Tapi untuk tahun ni saya hendak genapkan kepada RM5 ataupun kosong, supaya senang saya untuk kira. Dan ada juga saya buat pertambahan dan pengurangan, seperti telefon bimbit saya kurangkan daripada 56 kepada RM20. Cermin mata saya kekalkan kurangkan RM1 dan lain-lain. Okey, jika ada pendapatan tambahan seperti baru ni adalah yang diumumkan oleh Perdana Menteri adalah sumbangan tunai rahmah sebanyak untuk bujang, ataupun mungkin saya ada pendapatan dividen ke macam mana, yang mana dividen tersebut tidak digunakan semula untuk ni, saya akan membuat saya telah berfikir saya akan bahagi. Okey, seperti contoh sumbangan tunai rahmah bulan yang dimasukkan bulan lepas sebanyak RM100, saya akan gunakan seperti begini, iaitu saya akan bahagikan kepada dua bahagian, iaitu RM50 untuk membayar hutang, RM50 lagi akan diserapkan kepada dana terikat. Oleh itu saya akan dapat memenuhkan dana terikat, dan saya masih lagi bercadang untuk tidak berbelanja, menggunakan hari tidak belanja, kecuali belanja untuk makan tengah hari di pejabat lah. Untuk benda lain-lain tu saya cuba tidak berbelanja melainkan keperluan. Okey, diharap anda semua jelaslah mengenai belanjawan saya untuk tahun ini. Jika ada sebarang soalan boleh tinggalkan di ruangan komen dan saya akan membalasnya jika berkesempatan. Senang sebenarnya bila buat macam ni, kita lagi mudah nampaklah macam apa yang kita perlukan. Setiap orang belanjawan mereka berbeza, jangan nak bandingkan. Macam saya cakap dalam bila saya set semula kewangan saya, benda pertama ialah saya tak akan membandingkan pendapatan saya dengan orang lain, ataupun jika mereka lagi tinggi ataupun lagi rendah. Ini sesuai digunakan oleh untuk setiap tangga aras pendapatan. Jika anda golongan B40 seperti saya, M40 ataupun T20. Sebabnya ialah macam yang kita tahu, mungkin B40 ni lebih cuba untuk menyimpan, sebab kita tak tahu masa depan kan. Begitu jugalah dengan mereka yang gaji tinggi ataupun sederhana tinggi. Okey, sekian saya ucapkan. Terima kasih kerana sudi menonton. Bye.